Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syahrul bin Kamarudin, merupakan kaunselor IKM Kuching, dan hari ini saya akan membuat sedikit perkongsian berkenaan dengan kompilasi artikel pendekatan bimbingan dan kaunseling dalam mendengani impak COVID-19 yang merupakan sebuah buku yang menggabungkan 15 artikel yang menarik serta informatif berkaitan dengan pandemik yang sedang melanda dunia. Saya juga merupakan salah seorang penulis dalam buku ini. Manakala editor buku ini adalah Dr. Muhammad Isa bin Ahmad dan Profesor Madia Ahmad Jazimin bin Jusof. Ya, dalam buku ini juga telah diterbitkan oleh Perkama International sebagai sumbangan dari segi ilmu dan praktis bimbingan dan kaunseling bagi mendepani virus pandemik yang melanda negara kita. Keseluruhannya, buku ini lengkap dengan informasi dan peranan baru kaunselor dari peringkat sekolah hinggalah kesan mendepani pandemik COVID-19. Bagi artikel pertama, ianya berfokus kepada sekolah dan iaitu peranan kaunselor di sekolah. Manakala bagi artikel kedua pula membincangkan kemurungan dalam kalangan wanita semasa Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP. Manakala artikel yang ketiga, penulis membincangkan aspek telecounselling yang telah banyak digunakan serta penawarannya terhadap telecounselling. Manakala artikel keempat adalah pelaksanaan kepada asas PFA kepada person under surveillance iaitu PUS. Dan manakala artikel yang kelima, artikel yang berbahasa Inggeris yang telah menekankan konsep X sebagai daya tindak untuk mengurus impak COVID-19. Artikel yang keenam pula adalah adalah berkaitan dengan perkembangan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling yang ditawarkan secara atas talian. Manakala artikel ketujuh pula memfokuskan khas untuk konsep kebahagiaan dalam mendepani dan tips untuk bahagia semasa tempoh PKP. Artikel yang ke-8, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin-hadirat sekalian, pula membincangkan tentang kemahiran daya tindak untuk menghadapi impak krisis COVID-19. Manakala artikel yang ke-9 menekankan konsep BIMOV Fit atau yang digunakan dalam bantuan kecemasan psikologi dan kaunseling yang itu menggunakan sumber alam atau organik dalam mengekspresikan emosi. Manakala artikel ke-10, penulis telah membincangkan kebahagiaan dapat dicapai dan dapat diadaptasikan dalam masyarakat Jepun. Seterusnya, artikel yang ke-11 di dalam buku ini juga telah ditulis berkaitan dengan aspek stres semasa tempoh PKP menurut perspektif choice theory. Manakala artikel yang ke-12 iaitu artikel yang ke-4 terakhir, penulis telah membincangkan tentang Perintah Kawalan Pergerakan sepanjang tempoh PKP dalam golongan wanita yang berkejaya. Manakala bagi artikel yang ke-13, di dalam buku ini pula adalah berkaitan dengan daya tindak, teori terapi CBT, mengurus diri dalam kehidupan yang mendatang. Artikel yang ke-14 adalah berkaitan dengan literature review. Dan manakala artikel yang ke-15, artikel yang telah saya tulis bersama dengan Dr. Aini Azika berkaitan dengan impak COVID-19 ke atas kesejahteraan diri dan sosial individu. Secara keseluruhannya, buku ini mengandungi 136 muka surat dan ianya syarat dengan input yang sangat bermakna, dan dalam masa yang sama ianya telah dijual dengan harga yang sangat murah dan berpatutan, iaitu dengan harga sepanjang bulan kaunseling ini dengan harga RM25 sahaja. Pepatah Perancis pernah berkata, semakin aku banyak membaca, semakin aku banyak berfikir, semakin aku banyak belajar, semakin aku sedar bahawa aku tidak mengetahui apa-apa pun. Itu adalah daripada falsafah Perancis yang bernama Voltaire. Manakala oleh itu, rebutlah peluang untuk memiliki buku ini. Seperti kata Abu Yahamka, jadikan buku sebagai makanan rohani. Akhir kata daripada saya, selamat menyambut bulan kaunseling, rahmah untuk semua, mara prihatin dan kaunseling ke arah kesejahteraan masyarakat. Sekian, terima kasih. Jangan lupa dapatkan buku ini daripada Perkama International.